Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kita Sir Sheikh Lamsah bin Sheikh Chia selaku pensyarah bagi subjek pendidikan global dan antarabangsa. Nama saya Muhammad Haris bin Hamdan, pemegang nombor metrik 4212001461. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pembentangan saya yang berkaitan dengan sekolah rendah Jepun. Baik, kita pergi yang pertama iaitu tentang kerangka sistem pendidikan. Baiklah, kerangka sistem pendidikan negara memainkan peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat, yang mana dia berfungsi sebagai memperkasakan generasi dalam pendidikan untuk memahami hak dan tanggungjawab dalam sistem politik dan sosial. Di Jepun, mereka sangat menitik beratkan tentang kerangka sistem pendidikan negara agar dapat melahirkan generasi yang berilmu. Seterusnya kita bagi kepada perbezaan kerangka sistem pendidikan negara di Malaysia dan Jepun. Antara struktur sistem pendidikan di Malaysia terdapat 3 peringkat iaitu pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi. Pendidikan rendah dan menengah terbahagi kepada 2 jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil. Manakala di Jepun pula 3 peringkat utama yang dititik beratkan ialah pendidikan prasekolah, pendidikan dasar 6 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun. Dasar kurikulum yang berbeza. Di Malaysia menggunakan KASR dan bahasa Melayu sebagai subjek wajib mempunyai subjek elektif. Manakala di Jepun mereka tidak menekankan subjek teras sebagai subjek utama, akan tetapi menekankan pembelajaran budaya, moral dan kecekapan kemahiran. Pelajaran seperti bahasa Jepun, matematik, sains dan pelajaran yang melibatkan sosial serta kemasyarakatan. Manakala dari segi sistem penilaian, di Malaysia melibatkan peperiksaan awam seperti UPSR dan SPM. Manakala di Jepun pula, ia menduduki ujian dan penilaian di peringkat dasar dan menengah. Kemudian mengambil ujian kemasukan universiti seperti ujian kemasukan Universiti Nasional atau ujian kemasukan ke universiti swasta. Seterusnya, persamaan kerangka sistem pendidikan negara yang mana persamaannya sistem secara berperingkat, kemudian bahasa pengantar bahasa ibunda dan yang terakhir pendidikan adalah wajib seawal usia. Seterusnya, struktur asas pentadbiran pendidikan Jepun. Di antara undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, undang-undang yang sangat penting ialah Undang-Undang Asas Pendidikan yang menetapkan dasar asas pendidikan di Jepun. Undang-Undang Asas Pendidikan menggariskan peraturan penting pendidikan. Ia menyentuh bagaimana pendidikan diuruskan iaitu pentadbiran pendidikan. Dalam pentadbiran pendidikan, badan kebangsaan ialah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi. Manakala badan tempatan pula ialah Lembaga Pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan orang yang paling penting dan utama dalam pendidikan di Jepun. Lembaga pendidikan ialah badan eksekutif kolegial yang terletak di wilayah majlis pembandaran dan membangunkan pelbagai dasar seperti pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan, budaya dan sukan. Mekanisme sistem lembaga pendidikan di Jepun antaranya ialah lembaga pendidikan ditubuhkan di semua wilayah dan majlis pembandaran sebagai organisasi yang bertanggungjawab untuk hal ehwal yang berkaitan dengan pendidikan sekolah tempatan, pendidikan sosial, budaya, sukan dan lain-lain. Diletakkan sebagai jawatan kuasa pentadbiran bebas daripada Datuk Bandar. Lembaga pendidikan menentukan perkara penting dan dasar asas untuk mentadbir pendidikan. Dan penguasa pendidikan melaksanakan urusan tertentu berdasarkan keputusan. Selain itu, mesyuarat biasa diadakan sekali atau 2 kali sebulan. Mesyuarat khas dan mesyuarat majlis tidak rasmi diadakan. Penguasa dan pesuruhjaya pendidik dilantik oleh ketua-ketua kerajaan tempatan dengan persetujuan perhimpunan. Tempoh jawatan ialah 3 tahun untuk penguasa dan 4 tahun untuk lembaga pendidikan dengan pelantikan semula. Asas permulaan sebelum ilmu. Pentadbiran dalam sistem pendidikan negara Jepun terdiri daripada sekolah rendah dengan tempoh pengajian selama 6 tahun, sekolah menengah rendah selama 3 tahun dan sekolah menengah selama 3 tahun.
Selain itu, terdapat dua peringkat pengajian dalam pentadbiran. Yang pertama adalah diwajibkan dan sekolah tinggi adalah pilihan individu, yang mana pelajar dapat memilih sendiri untuk terus bekerja atau sambung belajar. Justru itu, antara sistem pendidikan di Jepun adalah pelajar tidak akan mengambil sebarang peperiksaan sehinggalah mereka mencapai umur 10 tahun sewaktu sesi persekolahan. Manakala itu, mereka hanya akan mengambil ujian kecil sahaja di sekolah pada waktu itu. Hal ini kerana masyarakat Jepun mempercayai bahawa matlamat untuk 6 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan atau pembelajaran anak, tetapi untuk menegakkan kebiasaan dan mengembangkan karakter mereka. Seterusnya, kanak-kanak yang mula memasuki alam persekolahan akan terlebih dahulu diajar untuk menghormati orang lain dan menjadi lembut kepada haiwan dan alam semula jadi. Selain itu, dapat dilihat bahawa belajar di Jepun menerapkan juga belajar atau cara bagaimana untuk menjadi murah hati, penuh belas kasihan, empati dan lain-lain sifat positif serta nilai murni pada diri mereka. Seterusnya, kepentingan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan, Sains dan Teknologi dalam sistem pentadbiran. Antaranya ialah penggunaan buku teks sebagai panduan pelajar sewaktu PDP dijalankan setiap hari. Buku teks ialah dicipta mengikut garis panduan kurikulum, menentukan grade dan mata pelajaran yang diajar dan bagaimana ia diajar. Pihak Kementerian Pendidikan akan menyemak dahulu isi kandungan buku teks sebelum diedarkan kepada pelajar. Buku yang terdiri dari kemahiran teknologi, kemahiran sains dan sukan dan penghayatan kebudayaan seperti puisi atau kaligrafi di dalam pembelajaran. Seterusnya, kurikulum pendidikan rendah di Jepun. Pendidikan rendah di Jepun adalah suatu program khas pendidikan kepada kanak-kanak yang disediakan oleh Jepun setelah mencapai usia 6 tahun dan dikenali sebagai persekolahan rendah atau lebih dikenali sebagai shogakko. Ia juga termasuk dalam pendidikan terpenting yang perlu diberikan kepada kanak-kanak yang telah berusia seawal 6 tahun sehingga 12 tahun. Pendidikan rendah di Jepun telah dikawal sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Sukan dan Teknologi yang lebih dikenali sebagai MEX. Pembelajar sekolah rendah Jepun menumpukan kepada apa yang disebutkan sebagai aktiviti khas iaitu Tokubetsu Katsudo dan Tokatsu sebagai ringkasan di Jepun. Aktiviti khas sebagai kurikulum di sekolah rendah Jepun bukan tertumpukan mata pelajaran semata-mata, namun ia terletak dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah di mana sekolah yang terlibat dalam aktiviti khas sebagai sebahagian daripada kurikulum rasmi sekolah. Aktiviti khas menggambarkan gaya kerjasama dalam pendidikan Jepun dan ia tidaklah terlalu keterlaluan dalam mengatakan bahawa aktiviti khas adalah tonggak bagi model persekolahan di Jepun. Namun ia diperkenalkan cara aktiviti khas dapat dijalankan dan kaedah pengurusan kelas juga harus diperkenalkan. Yang pertama ialah kelas. Pada peringkat rendah Jepun, setiap kanak-kanak akan diletakkan di dalam kelas yang ditetapkan, kecuali bagi mata pelajaran seperti pendidikan jasmani, muzik, seni dan sains. Perkara yang perlu diambil kira dan dinilai setiap murid sama ada bakat, personaliti dan keserasian apabila guru meletakkan murid di setiap kelas. Dalam setiap bilik darjah, peralatan yang biasa digunakan ialah papan hitam pada bahagian hadapan dan belakang dalam lunjuran meja dan kerusi murid. Masih mempunyai papan kenyataan sebagai pemberitahuan dan mempamerkan hasil kerja murid-murid serta loker untuk menyimpan beg murid, peralatan pembersihan dan sebagainya. Seterusnya, kandungan aktiviti kelas keseluruhan iaitu kelas ataupun kehidupan bersekolah, menyelesaikan masalah di kelas atau sekolah, penstrukturan tugasan kelas dan memperbaiki semua jenis aktiviti kumpulan kelas. Manakala kandungan aktiviti kelas mengikut darjah pula ialah darjah rendah iaitu 1 dan 2, aktiviti dalam kelas lebih seronok dan dapat menggalakkan murid untuk saling membantu antara satu sama lain. Darjah pertengahan 3 dan 4, jadikan kehidupan dan suasana kelas lebih menyeronokkan dengan menggalakkan murid kerjasama serta menyumbang sikap bermotivasi. Dan darjah 5 dan 6 mencipta suasana kelas yang lebih menyeronokkan dan memenuhi kehidupan bersekolah berasaskan sikap saling percaya mempercayai. Seterusnya, mata pelajaran. Di sekolah rendah Jepun, mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah di Jepun telah ditetapkan dalam pendidikan sekolah undang-undang. Jadi dalam grade pertama dan kedua, arahan disediakan dalam bahasa Jepun. Aritmetik, kemahiran hidup, seikatsu bermaksud kelas yang menggabungkan sains dan kajian sosial, muzik, seni, pendidikan fizikal, etika iaitu dotoku dan khas aktiviti.
Tokubetsu Katsudo seperti aktiviti bilik darjah dan sebagainya. Dalam grade ketiga dan keempat, Seikatsu digantikan oleh sains dan kajian sosial dan Sogo Tekina Gakushu kajian bersepadu ditambah kepada kurikulum. Dalam grade kelima dan keenam pula, terdapat arahan tambahan dalam bidang ekonomi rumah seperti memasak, menjahit dan lain-lain. Contoh kurikulum di sekolah rendah Jepun pada pendidikan muzik. Pendidikan muzik merupakan sebahagian daripada kurikulum teras sekolah rendah di Jepun. Ia termasuklah nyanyian, persembahan instrumental dan menghargai kedua-dua muzik barat dan Jepun. Antara contohnya ialah kanak-kanak bermain, belajar untuk bermain melodi dan harmoni yang mudah dipapar ke kunci dan tiupan instrumen kecil recorder. Kemudian memupuk kreativiti dan ekspresi dan untuk memupuk kerjasama dalam kalangan murid. Murid berlatih untuk persembahan pada waktu sekolah biasa dan murid berlatih untuk persembahan pada waktu persekolahan biasa. Seterusnya, kanak-kanak terdedah kepada teras yang sama kerja-kerja klasik Jepun dan Barat, termasuklah Bach, Handel, Beethoven dan Schubert. Seterusnya, fakta menarik lain yang berkaitan pendidikan di negara Jepun. Yang pertama ialah mempelajari adab. Pendidikan di Jepun sangat menekankan tentang adab, iaitu budaya taat, hormat peraturan, menepati waktu serta berdisiplin. Apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, guru-guru akan mengajar tentang menghormati orang lain dan berkasih sayang kepada haiwan serta alam semula jadi. Yang kedua ialah tiada tukang cuci. Kebanyakan sekolah di Jepun, mereka tidak mempunyai tukang cuci di sekolah. Oleh sebab itu, setiap pelajar akan dibahagikan beberapa kumpulan kecil dan tugas yang ditetapkan. Mereka percaya dengan membersihkan tempat belajar akan mengajar mereka cara bekerjasama dalam satu pasukan dan mampu membantu antara satu sama lain. Yang ketiga, menu ditetapkan pada waktu tengah hari. Pada waktu rehat, pembantu sekolah akan menyediakan makanan kemudian dibantu oleh pelajar lain. Sistem pendidikan Jepun menerapkan supaya pelajar perlu makan makanan yang seimbang dan sihat. Oleh itu, pada waktu rehat, pelajar-pelajar akan makan di ruangan yang sama bersama guru supaya dapat membina hubungan silaturahim di antara guru dan pelajar. Yang keempat, mempelajari kaligrafi dan tulisan. Pelajar di Jepun juga mempelajari shodo, iaitu kaligrafi, yang mana ia turut melibatkan aktiviti mencelup berus bulu dalam dakwat dan digunakan untuk menulis kaligrafi pada kertas beras. Manakala haiku ialah puisi, digunakan untuk ungkapan mudah dalam menyampaikan emosi yang mendalam kepada pembaca. Yang kelima, bengkel selepas sekolah. Waktu pembelajaran di sekolah rendah adalah selama 8 jam sahaja. Selepas selesai waktu persekolahan, pelajar-pelajar Jepun akan menghadiri kelas bengkel yang berlarutan sehingga waktu petang dan malam. Dan yang terakhir, pembahagian kelas. Di sekolah rendah Jepun, pelajar tidak akan dibahagikan kelas mengikut pencapaian. Hal ini kerana untuk memberikan lebih motivasi kepada pelajar bagi mengelakkan terjadi layanan yang berbeza untuk setiap pelajar. Manakala dalam kelas, ketua kelas akan sentiasa bertukar supaya sentiasa pelajar akan berpeluang menjadi ketua kelas sepanjang setahun mereka belajar. Yang terakhir, kita bagi kepada rumusan kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan negara Jepun berbanding negara Malaysia. Kelebihan sistem pendidikan Jepun. Sistem pendidikan Jepun, pembelajaran di Jepun tidak hanya tertumpu kepada buku teks semata-mata. Pembelajaran di Jepun lebih menggalakkan kerjasama, bukan persaingan. Segalanya adalah untuk mengenal usaha pelajar itu sendiri dan semangat kekitaan yang kuat di dalam kelas menyebabkan antara salah satu faktor dalam perkembangan pendidikan di Jepun. Seterusnya, sistem pendidikan negara Malaysia pula, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah yang mana membawa kemajuan dalam bidang sains dan perubatan. Seterusnya, di sistem pendidikan negara ialah pelbagai aliran berbeza yang mana adanya IPTA, Institusi Pendidikan Tinggi Awam, dan IPTS, Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, kekurangan sistem pendidikan di negara Jepun. Yang pertama ialah terlalu berorientasikan peperiksaan. Di negara Jepun, Jepun memegang kuat tradisi yang dibawa oleh Confucian, yang mana ia menekankan kepada pendidikan melalui disiplin. Maka dari itu, peperiksaan adalah cara yang dipilih untuk menegakkan tradisi tersebut. Seterusnya, negara Jepun masih menggunakan buku teks secara menyeluruh dalam pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Bagi negara Jepun, penggunaan buku teks tersebut secara asasnya sangat penting dalam memastikan grade objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Yang ketiga, Jepun mempunyai terlalu ramai dan banyak persaingan. Orang di negara Jepun diiktirafkan sebagai manusia yang pintar, namun dengan kepintaran mereka ada, persaingan menjadi terlalu tinggi sehingga ramai pelajar-pelajar yang layak masuk ke universiti berprestasi gagal untuk masuk. Yang keempat, kekurangan negara Jepun juga adalah objektif
pengajaran dan pembelajaran yang dijadikan adalah lebih bermatlamatkan kenegaraan. Objektif kurikulum lebih menonjol ke arah matlamat kenegaraan dan ia memerlukan daya usaha yang kuat terutama dalam mereka membentuk kurikulum tersebut. Seterusnya, negara Jepun mempunyai guru-guru yang terlalu tegas. Hukuman seperti merotan pelajar menjadi salah satu perkara biasa di guru-guru di sekolah. Dan akhir sekali, terdapat juga fakta yang sering diperkatakan di media masa, iaitu kes buli yang sangat melampau di negara Jepun. Seterusnya, kekurangan sistem pendidikan negara Malaysia. Antaranya ialah kebanyakan masyarakat berfikiran bahawa mereka itu telah dilahirkan pandai. Belajar hanya peperiksaan semata-mata. Kemudian sekolah di Malaysia menggunakan sistem ranking untuk memupuk persaingan antara satu sama lain. Dan yang terakhir, lebih suka berjaya seorang-seorang, iaitu success alone. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.